Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak MAIPS, JAIPS dan juga JPN Perlis, kru-kru yang terlibat kerana masih bersama-sama komited dalam melaksanakan amanah melalui tuition online Perlis mengaji. Semoga usaha-usaha ini mendapat barakah dan pahala yang banyaklah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah, hari ini anak-anak yang dikasihi sekalian, bertemu lagi kita dalam slot yang ke-6. Sekejap saja dah masuk slot yang ke-6 bersama dengan Ustazah, iaitu hari ini kita akan tengok tajuk berkenaan dengan tajwid. Okey, so tajwid Al-Quran untuk SPM dan juga kehidupan. Maksudnya kita nak bawa ilmu ni dalam kehidupan sebab kita baca Al-Quran setiap hari. Jadi Ustazah ucapkan ahlan wa sahlan kepada semua anak-anak murid yang ada, yang dikasihi. Mungkin ada yang bekas-bekas student, ada ibu-ibu saudara, adik-beradik, kawan-kawan, sahabat-sahabat seluruh Malaysia yang menonton. Ahlan wa sahlan, semoga apa yang dikongsikan hari ini bermanfaat, boleh membantu ingatan, boleh menambah kefahaman dan akhirnya kita dapat melaksanakan yang pertama fardu kifayah, mempelajari ilmu tajwid untuk kita melaksanakan kewajipan kita iaitu fardu ain membaca Al-Quran. Okey, sebab membaca Al-Quran ni hukum dia fardu ain, membaca Al-Quran dengan bertajwid fardu ain, belajar tajwid tu fardu kifayah. Okey, mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran, dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat ni menjadi asbab kita masuk syurga. Okey, dan Ustazah nak mulakan hari ini dengan hadis. Okey, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan menghafalnya, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia dan baik. Dan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dengan tekun dan ia mengalami kesulitan di dalamnya, maka dia mendapat ganjaran 2 pahala. Maksudnya yang membaca, yang dah ada ilmu, yang membaca Al-Quran dengan bagus, Allah dah janjikan sesuatu yang besar. Begitu juga untuk orang yang masih merangkak-rangkak, masih dalam proses nak belajar, nak kenal huruf, baca slow-slow, it's okay. Okay, kerana Allah janji nak bagi ganjaran 2 pahala. Jadi itu adalah motivasi untuk kita terus bersemangat untuk membaca Al-Quran. Okay. So, kita balik kepada SPM. Okay, untuk di manakah signifikannya tajwid ini dalam kertas SPM? Dia berada di kertas 2. Okay. Sebelum ni, slot Ustazah yang sebelum ni semua Ustazah cerita kertas 1. Hari ni kita akan selit sikit kertas 2. Tapi di mana? Tengok dia ada 5 soalan dalam kertas 2. Soalan 1, soalan 2, soalan 3 kita tak jumpa soalan tajwid. Kita akan jumpa di soalan 4 dan soalan 5. Okey. Dan markahnya adalah 10. Jadi tengok di total combination markah untuk hafazan, jawi dan tajwid adalah 28 markah. Okey, kalau kita hilang 10 markah, maka banyak kan markah, macam mana kita nak dapat A? So antara tempat yang kita nak kena top up
untuk kita memastikan kita lulus SPM dan juga lulus untuk dapat A, kita kena dapat full mark dekat tajwid ni. Okey. So, untuk melihat apa yang Ustazah akan terang hari ni adalah asas hukum tajwid, yang mana juga dia ada dalam silibus pendidikan Islam SPM. So, tapi yang pada masa sama benda ni kita nak bawa dalam hidup kita. Okey. So, daripada tahun dah lama dah Ustazah buat nota ni, dan daripada situ Ustazah memang guna nota ni saja untuk ajar ataupun untuk memudahkan anak-anak murid Ustazah untuk faham tajwid. So sama-sama kita tengok, macam biasalah selalu Ustazah akan buka nota Ustazah di mana? Di link Padlet ni. Okey. So notanya ada di sini. Anak-anak boleh buka dan tengok. Lepas-lepas ni kalau nak print lagi bagus. Okey, kita tengok nota tajwid. So hari ni kita akan tengok nota tajwid ni Okey, kalau anak-anak boleh tengok kat sini nota ni ada, nampak tak huruf A, huruf B, huruf C dan D kan? So ada lebih kurang 4 dan 5 komponen yang kita nak kena ingat hari ni, bermula dengan A. Okey. Kalau kita nak tengok hukum nun mati dan tanwin. Okey, tanwin tu contoh dia 2 di atas, 2 di bawah dan 2 di depan. Kalau kita nak tengok, kita tengok A dulu. So kita jangan tengok yang lain, kita nak zoom kepada yang A. Okey. A, hukum nun mati dan tanwin ada 5. Okey, yang pertama idgham ma'al gunnah, yang kedua idgham bila gunnah, yang ketiga iqlab, yang keempat izhar halqi, dan yang kelima ikhfa hakiki. Okey. So ni kita kena susun dalam kepala kita. Macam Ustazah kan suka susun. Okey, susun dalam kepala. A, hukum nun mati dan tanwin. Kemudian ada 5, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, izhar halqi, ikhfa hakiki. So tu nama dia. Kemudian kita nak ingat pula idgham ma'al gunnah ni apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf apa. Okey, so kita tengok pula huruf dia. So kita kena ingat huruf dia pula. Kalau idgham ma'al gunnah, ya, waw, mim, nun. Idgham bila gunnah, lam dan ra. Iqlab, huruf ba. Izhar halqi, huruf alif, ha, kha, ain, ghin, ha. Okey, dan ikhfa hakiki ada 15 huruf. Okey, 15 huruf selain daripada huruf di atas. Jadi, tips dia kat sini, kita ingat ke-4 huruf yang di atas, kemudian yang selain daripada itu adalah ikhfa hakiki. Okey, so first kita ingat nama. Yang kedua, kita ingat huruf. Yang ketiga, kita nak kena tahu cara bacaan. So, kita tengok, idgham ma'al gunnah memasukkan dengan dengung. So, kat sini kita nak ingat simple, dengung, idgham ma'al gunnah dengung. Idgham bila gunnah memasukkan tanpa dengung. Okey, iqlab memasukkan dengan dengung, maksudnya dengung. Izhar halqi kena baca terang dan jelas tanpa dengung. Okey, kemudian ikhfa hakiki dengung. So dia selang sebenarnya daripada nombor 1 dengung, tak dengung, dengung, tak dengung, dengung. Okey, so kita boleh tengok contoh kat situ. Idgham ma'al gunnah wa may yashkur. Nun mati bertemu dengan ya. So kita kena memasukkan dengan dengung. Wa may yashkur. Okey, dengung. Kemudian idgham bila gunnah memasukkan tanpa dengung. Contoh kat sini sebelah tu nun bertemu dengan huruf ra. Okey, mir rabbihim. Mir rabbihim. Dia tak ada mir rabbihim, tak ada. Dia mir rabbihim, masukkan tapi tak ada dengung. Kemudian yang ketiga iqlab. Okey, kalau nak boleh tengok kat situ alimum bima. Okey, dekat mim tu sebenarnya dia ada tanwin. Salah satu daripada tanwin tu punya tanda dia bertukar menjadi mim, mim kecil. Itu adalah petunjuk bagi iqlab. Okey, kita kena dengung. Kemudian izhar halqi yang keempat, kita tengok wahnan ala. Lepas tanwin bertemu dengan huruf ain. Okey, wahnan ala. Dengung ke tak? Tak. Kita sebut nan tu jelas, ala tu jelas. Okey, contoh bawah nun mati min khardalin. Min khardalin, dia tak ada min khardalin, tak ada. Okey.
min khardalin. Nun mati bertemu dengan huruf kha, izhar halqi. Kemudian ikhfa hakiki kita baca dengan dengung. Kita tengok contoh kat bawah tu. Kita tengok contoh yang nun mati min sautik. Nun mati bertemu dengan huruf sad. Okey. Nun mati bertemu dengan huruf sad. So kita kena dengung. So boleh ingat dalam kepala kalau A nun mati dan tanwin ada 5, idgham al-ghunnah, idgham bila ghunnah, iqlab, izhar halqi dan ikhfa haqiqi. Okey. So dah ada dah tu anak-anak murid ustazah masuk dalam tengok. So boleh ingat sama-sama. Kalau dah ingat kita kena praktis lah supaya apa ilmu yang kita belajar ni kita dapat gunakan ketika membaca Al-Quran. Okey, settle A, kita akan masukkan B. Okey. B pula adalah hukum mim mati. Hukum mim mati ada 3. Okey. Yang pertama, ikhfa syafawi. Yang kedua, izhar syafawi. Yang ketiga, idgham mislain. Okey. Ikhfa syafawi bila mim mati bertemu dengan huruf ba. Okey. Lepas tu kita tengok nombor 3 dulu. Idgham mislain bila mim mati bertemu dengan mim yang berbaris. So dekat hukum mim mati kita kena ingat 2 huruf ya. Bila mim bertemu dengan ba dan bila mim bertemu dengan mim yang berbaris. Jadi kalau mim bertemu dengan huruf selain daripada mim dan ba, maka dia adalah izhar syafawi. Okey. Tengok cara bacaan pula. Kalau tadi idgham dekat hukum mim mati dan tanwin selang kan? Sama juga di sini, dengung, tak dengung, dengung. Okey. So ikhfa syafawi dengung. Syafawi ni melibatkan huruf mulut mim ba kan, kita kena dengung. So ikhfa syafawi dengung, izhar terang jelas tak ada dengung, idgham mislain mesti dengung. Okey? Boleh tak takat tu? Kalau ustazah laju, ustazah akan pergi laju sebab kita takut masa tak sempat. Dan sebenarnya anak-anak boleh ulang balik kalau macam terlaju tu, boleh ulang, boleh pause nanti lepas habis live ni. Okey? So sekarang ni kita dah habis 8 hukum tajwid. 5 di nun mati dan tanwin, 3 di hukum mim mati. So kena dalam kepala tu kena bayangkan A belah kiri warna biru ada 5, kemudian B tengah warna hijau. Okey? Hukum mim mati ada 3. Sekarang kita nak pergi ke C belah kanan. Okey? Hukum mad. Kita tengok ada kat sini ustazah letakkan 8 hukum mad. Ada banyak lagi hukum-hukum mad yang lain, tapi yang ni 8 yang ada dalam silibus. Okey. Kita tengok yang pertama mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Okey. Bagus Aziz. Dah dapat apa ustazah terang tu. Okey. Mad wajib muttasil. Tengok apabila tanda mad. Okey, kita tahu kita nampak macam ulat tu kan. Tanda mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Okey, kita tengok contoh wara'a faulaika. Okey, itu adalah mad wajib muttasil. Okey, bacanya 4 hingga 5 harakat. Kemudian yang kedua, mad jaiz munfasil. Okey, apabila tanda mad bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan. Kita tengok ala azwajihim ataupun innaha in. Nampak tak tanda mat kat situ atas ala ada tanda ulat kan? Selepas ni ada hamzah pada atas perkataan alif azwaja tu kan? So dia 2 perkataan, ala satu perkataan, azwajihim satu perkataan. Maka dia 2 perkataan, maka dia adalah mad jaiz munfasil. Okey? Dapat tak takat tu? Okey? Kalau kita jumpa perkataan pada soalan yang ada tanda mad, kita tak boleh, ada tak dekat A tanda mad? Tak ada. Ada tak dekat B? Tak ada. So dia dekat C. So dekat C 1 dengan 2 ada tak tanda mad? Ada. So kita cuma nak tengok tanda mad ni bertemu hamzah dalam satu perkataan atau 2. Kalau 1 mad wajib, kalau 2 mad jaiz. Nama dia kita kena ingat penuh. Mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Cara bacanya 4 hingga 5 harakat. 4 atau 5 harakat. Kemudian kita akan tengok yang seterusnya, nombor 3 dan 4, iaitu mad silah
tawilah dan mat silah qasirah. Okey. Kita tengok mat silah. Kalau tadi kita cari tanda mat. Sekarang ni kita nak kenal mat silah, kita kena cari ha dhamir ataupun ha bulat. Ha bulat ataupun ha cuping telinga. Ustazah selalu sebut kat anak murid Ustazah. Ha cuping telinga ataupun ha bulat. Selepasnya ada huruf hamzah, dia adalah mat silah tawilah, panjang. Okey, kita kena baca 6 harakat. So kita tengok kat situ, miqdaruhu alfa. Okey, miqdaruhu tu nampak tak ha bulat? Selepas dia ada hamzah. Okey. Di tengahnya tu ada tanda, ada waw kecil tu maksudnya mat. Atas dia ada tanda mat. Maksudnya kena baca dengan panjang. Kemudian mat silah qasirah, bila ha dhamir tadi tu ataupun ha cuping telinga tu, selepasnya selain daripada huruf hamzah. Okey, kita akan perasan benda ni bila kita baca Quran. Okey. Kita tengok contoh kat situ, naslahu min. Okey. Naslahu min. Baca berapa harakat? 2 harakat. Yang ni kita tak baca panjang. So, mat silah kita kena ingat ha dhamir ataupun ha bulat ataupun ha cuping telinga. Kalau selepasnya adalah hamzah, dia adalah mat silah tawilah. Dan kalau selepasnya selain daripada huruf hamzah, dia adalah mat silah qasirah. So, tawil panjang, tawilah 6 harakat. Mat silah qasirah 2 harakat. Okey, so kita dah pergi 4, separuh daripada hukum mat kat situ ha. Okey. Sekarang ni kita akan pergi kepada yang seterusnya. Yang respon kat Ustazah tu, terima kasih. Okey. Seterusnya kita akan tengok mat lin. Mat lin iaitu lembut. Okey. Apa dia yang lembut? Huruf yang sebelumnya berbaris di atas dan huruf selepasnya sukun kerana waqaf. Sukun tu maksudnya mati, huruf mati ya. Okey, dia berlaku apabila pada huruf waw dan ya dan dia berada di tempat waqaf. Kita tengok contoh senang, okey. Contoh Quraisy, contoh surah liila fi Quraisy. Okey, Quraisy, aish. Kita tak baca liila fi Quraisy. Dia tak macam tu, kita baca dengan lembut. Okey. Quraisy, ya tu. Okey, tengok huruf ya. Huruf sebelumnya berbaris atas, ra berbaris atas. Kemudian shin itu kita sukunkan kerana kita berhenti. Okey, kerana kita berhenti kerana waqaf, maka kita baca dengan lembut, dengan mad lin. Dia berlaku pada huruf waw. Kita senang nak ingat au ataupun ai. So contoh ai adalah Quraisy, contoh au adalah khauf. Okey, khauf. Kemudian kita akan tengok pula yang nombor 6, mad iwad. Okey, mad iwad. Kalau tadi mad lin maksud dia lembut, mad iwad pula maksud dia adalah ganti. Okey, nampak tak fathatain, 2 di atas. Okey, ni juga berlaku ketika waqaf. Apabila waqaf dibaca dengan mad kecuali huruf tamarbutah lah. Okey, tamarbutah kita baca dengan ha sakinah. Okey, so tengok contoh ma'rufan. 2 di atas kan? Tapi sebab dia berada di tempat waqaf dan kita pun nak waqaf, maka kita tak baca ma'rufan, kita baca ma'rufa. Okey, ma'rufa. So kita berhenti dengan mad sahaja, fa, kemudian 2 harakat. Itu adalah mad iwad. Okey, so 5, 6. Maksudnya mad lin, mad iwad berlaku di tempat waqaf. Begitu juga yang nombor 7, mad arid lis sukun. Okey, mad arid lis sukun juga berlaku di tempat waqaf, di tempat kita berhenti. Okey, kita sukunkan huruf terakhir yang sebelumnya ada huruf mad. Okey, dan dibaca panjang kerana waqaf. Kita tengok contoh azim. Huruf terakhir tu kita sukun sebab waqaf. Okey, dan huruf sebelumnya adalah huruf mad, iaitu ya tu adalah huruf mad. Okey, semua orang tahu kan? Huruf mad ada berapa? Ada 3. Okey, iaitu alif, waw dan ya. Okey. Jadi huruf ya tu adalah huruf mad. Jadi azim kita boleh baca dengan 2, 4 atau 6 harakat. Okey? Dapat tak? 5, 6, 7. Mad lin, mad iwad, mad arid li sukun berlaku di tempat waqaf. Okey?
Kemudian yang ke-8 adalah mad badal. Okey, mad badal apabila huruf hamzah berkumpul dalam satu perkataan. Hamzah yang kedua diganti dengan huruf yang sesuai dengan baris pertamanya. Okey, itu maksud dia. Macam mana terjadinya mad badal? Okey, tapi paling kata senang dia adalah apabila huruf hamzah bertemu dengan huruf mad. Kalau kita tengok situ, sebelah tu contoh dia amanu. Huruf hamzah bertemu dengan huruf mad iaitu alif. Okey, so dia berbaris. Kalau alif ni dia sinonim dengan baris atas a. Kalau contoh untuk yang kedua, utu, hamzah bertemu dengan mad waw, huruf mad yang bernama waw. So, jadi waw sinonim dengan baris depan iaitu u. Okey. Kemudian yang ketiga, contoh untuk ya, imanan. Imanan, hamzah bertemu dengan ya. Okey, dan ya adalah huruf mad yang sinonim dengan baris bawah i. So nampak itu adalah huruf untuk contoh untuk mad badal. Okey, Ustazah bagi masa untuk nak tengok balik daripada A tadi ada 5. Kemudian B ada 3. Kemudian C ada 8. Bermula dengan 2 ni adalah mad wajib, mad jaiz melibatkan tanda mad. Kemudian 2 yang kedua adalah melibatkan ha dhamir. Mad silah tawilah, mad silah qasirah. Kemudian 3 ni melibatkan waqaf iaitu mad lin, mad iwad, mad arid lisukun. Kemudian yang terakhir adalah mad badal. Okey. Dapat kan? InsyaAllah. Kalau tak dapat, nanti boleh ulang dan juga boleh, kalau yang ada nombor ustazah boleh WhatsApp, boleh tanya. Boleh tanya pada cikgu-cikgu ataupun ustaz-ustazah dalam rumah sendiri pun boleh tanya mak ayah kita. Okey. Kemudian kita dah selesai A, B, C, kita akan pergi D. Tambahan. Okey, ni maksudnya tambahan dalam silibus lah. Okey. Kita nak tengok alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Kenal tak alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah ni? Okey. Alif lam qamariyah apabila huruf lam bertanda sukun, okey? Tengok pada contoh al-firdaus. Lam itu bertanda sukun. Kalau alif lam syamsiyah, huruf kita boleh tengok daripada alif lam tu, huruf yang ketiga dia bertanda dengan sabdu ataupun syaddah yang macam W kecil tu. Okey? Dan huruf lamnya tidak dibunyikan. Kita tengok al-firdaus. Bunyi tak lam? Al-firdaus bunyi. Tapi as-sufaha bunyi tak lam dia? Tak bunyi kan? So as-sufaha tak bunyi kerana huruf sin, huruf yang ketiga itu ada sabdu di situ. Okey. Kemudian itu adalah contoh untuk alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. So kalau kita nak tengok kalau dalam periksa ataupun kita nak baca, kita sebutlah kalau bunyi lam qamariyah, kalau tak bunyi lam syamsiyah. Okey. Kemudian qalqalah. Ada berapa huruf qalqalah? Ada 5. Qutbun jiddun. Qaf, ta, ba, jim, dal. Okey. Kalau huruf ni kita kena ingat dulu huruf dia. Qaf, ta, ba, jim, dal. Okey. Dan kalau huruf ini berada di akhir perkataan. Okey, bukan ayat lah, akhir perkataan, kita kena, dan dia adalah qalqalah kubra. Betul, qalqalah kubra iaitu kita kena letakkan dia lebih sikit. Kemudian kalau qalqalah sughra, kita jumpa dia di tengah-tengah perkataan. So kita tengok pada contoh situ walaqad. Kita kena letakkan dal kerana dia hujung perkataan. Kalau contoh yang bawah waqsid, kita tak payah waqsid, tak payah. Kita baca waqsid. Okey? Waqsid. Dal tu kena letakkan lebih kerana dia di hujung perkataan. Qaf tu dia di tengah perkataan. So ingat ujung, akhir ataupun di tengah. Akhir, kubra, tengah, sughra. Okey. Kemudian tambahan yang ketiga adalah wajibul gunnah. Okey, kalau kecil-kecil dulu, yang ni lah yang kita saya rasa yang ni paling senang, iaitu bila mim dan nun bertanda sabdu. Okey, ada syaddah atas dia, atas mim dengan nun, maka kita kena baca dengan dengung. Okey, so tengok contoh innaha
Okey, nun tu ada tanda sabdu maka kita kena dengung. Kemudian contoh yang kedua, qauman ma. Okey, mim tu bersabdu kita kena dengung. Okey, nun dan mim yang bertanda sabdu dia kita panggil wajibul gunnah. Okey, dan tambahan yang terakhir adalah hukum ra, ra tafkhim dan ra tarqiq. Okey, tafkhim ni ra tebal, tarqiq ni ra nipis. Okey, macam mana tebal, macam mana nipis? Dia tengok ra tafkhim sebelumnya ataupun huruf sebelum ra tu berbaris di atas atau ra tu sendiri berbaris di atas. Okey, tengok contoh rajul, sebut rajul. Okey, kalau ra tarqiq sebelum atau ra tu sendiri berbaris di bawah. Contoh musrifun. Okey, rifun dia lebih nipis daripada ra. Kita sebut ri. Okey. So huruf sebelum dia musrifun. Itu adalah hukum ra. Kemudian kita akan tengok yang terakhir. Okey, dalam nota ini adalah tanda waqaf. Kita tak boleh abaikan tanda waqaf ni sebab kita memang baca Quran, kita akan berhenti. Mana ada orang baca Quran satu nafas tak berhenti kan? So kita perlu kenal tempat yang mana boleh berhenti, yang mana tak boleh berhenti, yang mana yang lebih baik ataupun lebih baik berhenti atau lebih baik sambung dan sebagainya. So kita tengok kat sini dalam kotak kecil di hujung belah kiri bawah ni, okey, tanda waqaf. Kalau huruf dia ada 5 jenis. Nama dia ada 5. Waqaf lazim, waqaf jaiz, waqaf hasan, waqaf kafi, waqaf qabih. Okey, waqaf lazim tanda mim. Okey, dia kat situ tu saya tak jumpa dia mim yang lain sikit. Okey, mim, kemudian dia kita wajib berhenti. Berhenti tak sebelum ni kalau baca Quran? So, kalau tak berhenti lepas ni dah tahu dah kena berhenti. Kemudian kalau waqaf jaiz kita jumpa jim kecil. Jim kecil kat atas tu waqaf jaiz berhenti boleh, terus pun boleh. Dia sama aja. Kemudian yang ketiga waqaf hasan, kita pernah jumpa tak sad lam. Tanda sad lam terus lebih baik. Okey, maksudnya sambung lebih baik. Dan kalau kita jumpa waqaf yang bertanda qaf lam, waqaf kafi, berhenti lebih baik, waqaf lebih baik. Okey, dan kalau kita jumpa tanda lam alif, waqaf qabih, dilarang berhenti. So janganlah kita berhenti di tempat yang ada tanda waqaf. Okey. So kita dah selesai sebenarnya melihat keseluruhan nota ustazah di sini. Okey. Sekejap lagi kita akan ulang balik, kita tengok kita ingat ke tak. Takat mana kita ingat. Tapi proses pertama dalam kita apa-apa pun kita mesti faham. Bila faham baru kita senang nak ingat. Okey, macam mana nak ingat? Kita boleh ingat secara random tapi lebih bermakna bila kita ingat secara tersusun. Sebab bila kita nak cari balik, bila kita nak ingat balik, senang dia nak main. Okey, senang dia nak cari di mana kedudukan tu berada. So hari ni kita buka laci tajwid lah kan sebenarnya. So duk cakap pasal laci daripada surat 1. Bila kita nak study apa-apa kita kena set kat otak kita hari ni, sekarang ni kita tengah study tajwid. Tajwid nak susun macam mana. Okey, boleh ikut cara ustazah, boleh ikut cara orang lain, tak ada masalah. Tapi yang penting kita susun dan kita ingat. Dan kita boleh amalkan dan aplikasikan dalam kehidupan sampai akhir hayat kita. Okey? So, kita nak tengok balik macam mana contoh soalan SPM. Okey, so dari sini apa yang saya terang tadi, kita dah tengok soalan. Yang tak ambil SPM pun tak apa, boleh uji diri sendiri, boleh tengok. Okey, teka kat mana jawapan dia. So kalau ni contoh soalan soalan nombor 5. Okey. Tulis 3 potongan kalimah daripada ayat-ayat Al-Quran di atas yang mengandungi nun mati atau tanwin dan nyatakan hukumnya. So dia nak nun mati. So otak kita kena fikir, nun mati di mana tadi? A, B, C, D. Mana? Di A, kan? Bila A, kita jangan tengoklah yang lain. Kita ingat A ada apa? Apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan ya wa mim nun idgham al-ghunnah, lam ra idgham bila ghunnah, ba iqlab, alif ha kha ain ghin ha izhar, dan selain daripada tu ikhfa hakiki. So kita tengok mungkin masing-masing boleh teka dah kat mana. Kita tengok sama-sama tak dengan ustazah. Okey, yang pertama mim ba. Okey, itu adalah apa? Nun mati bertemu dengan ba, iqlab. Kemudian ghafurur rahim, tanwin bertemu dengan huruf
Ra. Okey. Ghafurur Rahim, tanwin bertemu dengan huruf ra. Apa dia? Hukum dia idgham bila gunnah. Kemudian yang ketiga, nun mati bertemu dengan huruf lam, masih idgham bila gunnah. Kemudian anfusuhum. Kalau macam ni kita kena gariskan di mana terjadinya hukum tajwid tu. Nun mati bertemu dengan huruf fa. Fa kat mana? Ada tak dekat? Kita tengok dekat idgham bila gunnah ya wa mim nun, ada fa? Tak ada. Dekat idgham bila gunnah lam ra, ada fa? Tak ada. Dekat iqlab ba, ada fa? Tak ada. Izhar halqi alif ha kha ain ghin ha, ada fa? Tak ada. Jadi dia di ikhfa hakiki. Kemudian syahadatin billah. Okey, tanwin bertemu dengan ba, iqlab. Okey, dan yang terakhir nun mati bertemu dengan kaf, apa? Ikhfa hakiki. So, macam mana cara nak tulis dalam kertas peperiksaan ni? Sebab kertas bertulis kan? Kita senaraikan. Hukum dia kita mesti tulis keseluruhan perkataan tu. Kita tak boleh tulis nun saja. Kita tulis daripada min tu. Mim ba'di. Dua-dua perkataan di mana bertemu apa ni kita tulis dua-dua. Okey? Dan kita nak hukum kan? So kita tulis iqlab. Kemudian yang kedua yakullahu. Okey, tulis dua-dua perkataan. Kita tulis hukum dia idgham bila gunnah. Macam ni contoh kita dapat 1 markah, hukum tajwid dapat 1 markah. Okey? Dan kita dapat tulis ketiga-tiga anfusuhum. Kita gariskan di mana berlakunya. Okey, yang atas sepatutnya kita tulis juga di mana berlakunya hukum tajwid itu. Kemudian kita tulis hukum dia ikhfa hakiki, maka insya-Allah kita akan dapat 6/6 dengan mudah. Okey, kalau kita tak yakin, kita boleh senaraikan lagi di bawah. Tak ada masalah bagi jawapan lebih nah. Okey. Kemudian test yang ni pula. Tadi hukum nun mati dan tanwin. Sekarang ni tuliskan hukum tajwid yang mengandungi hukum mim mati dan tanwin. Ni. Cepat teka. Mim mati dan tanwin. Ingat lagi tak? Ni ada Hafiz, ada Adan duk tengok ni. Ingat lagi tak apa Ustazah duk ajak sebelum ni? Okey. Yang pertama, qablihim yuhibbuna. Mim mati bertemu dengan huruf ya. Okey. Kemudian ilaihim wala. Mim mati bertemu dengan waw. Sama tak? Betul tak? Jumpa tak? Yang ketiga, sudurihim hajatan. Okey, mim mati bertemu dengan huruf ha. Kemudian anfusihim walau. Mim bertemu dengan waw. Dan yang terakhir, bihim khasasah. Khasasah. Okey, mim mati bertemu dengan kha. Dan kita pun tulis macam tadilah balik. Kita dah keluarkan, lepas tu kita tulis balik dalam kertas jawapan kita. Jadi tahniahlah kepada siapa yang telah menjawab dengan betul. Okey. Mana yang ingat tu bagus. Mudah-mudahan apa yang Ustazah share ni kita dapat bawa balik jumpa Allah lah. Dapat ada sedikit pahala lah. Okey. Yang ni 3 tanda waqaf dalam Al-Quran. Ni Ustazah ingat ni adalah soalan SPM 2016. Okey. Siapa yang SPM 2016 tu tahu-tahu tak ingat dah apa. Okey. Kita tengok 3 tanda waqaf. Nampak tak kat mana tanda waqaf dalam ayat ni? Okey, yang pertama nampak tak tu tanda lam. Kemudian warasuluh ada jim. Kemudian ada sad lam. Dan kemudian ada qaf lam. Nampak? Okey. Ni Ustazah kod balik nota Ustazah tanda waqaf. Kalau kita ingat lam adalah waqaf qabih. Okey. Kita tak boleh berhenti kat sini. Kemudian jim adalah waqaf jaiz. Okey, berhenti atau terus. Okey, sad lam adalah waqaf hasan, terus lebih baik. Okey, dan qaf lam adalah waqaf kafi, waqaf lebih baik. Dia clue kat sini kalau kita tengok. Lazim m kan? M mim. Okey. Kalau jaiz j kan? Jaiz jim. Jaiz jim. Kemudian hasan ada sad lam. Hasan sad lam. Okey. Dan kafi qaf kafi
qaf lam. Dia ada kaitan kan. So kita boleh bantu kita lah. Dan lam alif tu semua orang patut tahulah, tak boleh berhenti. No. Okey. Kemudian kita akan tengok juga soalan SPM, dia ada 2 bentuk. Macam yang tadi dia 6 markah, yang macam ni dia 4 markah. So yang macam ni kita hanya tulis huruf sahaja. So sekarang ni kita pakai boleh teka dulu apa dia jawapan bagi soalan ini. Okey, yang pertama haba'an. Okey, tanda mat bertemu dengan hamzah, satu perkataan, mat wajib muttasil. Kemudian al-azim, mad arid li sukun. Hadhihi imanan. Okey, lepas ha dhamir ada hamzah, mat silah tawilah, dan ukhra tu adalah mad asli. Okey, so kalau kita jawab periksa tulis BA. Yang kedua, cuba try teka BA ke, AB ke, BAAA ke, AAAA ke. Okey. Man yasha. Apa dia? Mad wajib muttasil. Kemudian yang kedua, hatta atahum. Okey, ada 2 perkataan di situ kan? Mad jaiz munfasil. Kemudian bi ayatihi. Okey, lepas ha dhamir ada hamzah, mat silah tawilah. Kemudian yang keempat, mat silah qasirah. Okey, lepas ha dhamir huruf kaf kat situ. Okey, selesai. Okey, kat situ sedikit latihan. Okey, sekarang kita tengok sedikit tambahan. Yang tidak ada pada nota ustazah adalah hukum mad lazim. Okey, kita tengok mad lazim terbagi kepada 2, iaitu mad lazim kalimi, mad lazim harfi. Okey, mad lazim harfi terbagi kepada 2, mad lazim harfi muthaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Okey, pernah jumpa tak dalam Al-Quran yang kita baca huruf rahsia Allah tu? Okey, tengok contoh mad lazim harfi mukhaffaf, dia harfi huruf saja. Okey, kaf ha ya ain sad kan. Okey, itu adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Tapi alif lam mim, okey, itu adalah mad lazim harfi muthaqqal. Mukhaffaf ni ringan, muthaqqal ni berat. Kenapa berat? Kerana kita kena, sebab lam mim kita kena ada letak macam tu, sebab dia sebenarnya adalah ada syaddah kat situ kan sebenarnya. Okey, macam kita kena dengungkan, masuk kan. Kemudian mad lazim kalimi mukhaffaf sama juga ringan, al-ana. Okey, tapi kalau yang kita jumpa baca setiap hari berapa kali dalam solat kita tu, mad lazim kalimi muthaqqal, kita kena baca berapa harakat? Yang ni berat, kena baca 6 harakat. Okey, ad-dallin. Okey, itu adalah mad lazim kalimi muthaqqal. Itu adalah tambahan ya. Okey. So sebelum kita pergi kepada kuis, kita nak tengok balik. Bagus anak murid ustazah yang masuk-masuk ni semua. Okey. So kita nak tengok balik, kita ingat tak yang nota ustazah tadi? Okey, kita ingat tak nota yang awal tadi ustazah tunjuk masa awal So bayangkan nanti habis pada slot ni boleh ambil A4, catat balik apa dia yang anak nak ingat Kalau boleh ustazah pun ada catat tadi. Okey, kita tulis, kita just buat contengan kita sendiri. Nak tengok dalam kepala kita ingat tak? So tadi kalau kita boleh bayangkan ni adalah kertas. First apa dia? First adalah A kan? Okey, A adalah hukum nun mati dan tanwin. Ingat tak? Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Iaitu Ustazah tulis rumi nak cepat. Idgham ma'al gunnah. Lepas tu idgham bila gunnah. Lepas tu iqlab. Lepas tu izhar, halqi dan ikhfa hakiki.
Kemudian kita nak ingat pula dia punya huruf dia. Apa dia huruf dia? Ya, waw, mim, nun. Yang ni lam, ra. Iqlab, ba. Izhar halqi, kalau Ustazah bagi panduan mudah untuk anak murid yang susah nak ingat, kita ingat satu batang, okey? Batang iaitu alif, dan kita ingat bulat di hujung. Ha. Batang dengan bulat di hujung. Kemudian kita ingat ha adik-beradik dengan kha, ain adik-beradik dengan ghin. Okey, ada 6 huruf kat situ izhar. So selain daripada huruf di atas ni, 15 huruf selain di atas adalah ikhfa hakiki. Dan macam mana yang ketiga, kita kena ingat cara dia nak cara untuk bacaan dia. Kita ingat dengung, tak dengung, dengung, tak dengung, dengung. Okey? So macam tu. Selagi kita tak boleh tulis balik, maksudnya kita tak ingat. So kita kena tulis. Yang B adalah hukum mim. Hukum mim ada berapa? Ada 3 kan? So kita ingat, kalau Ustazah suruh ingat ik, iz, id. Ik apa? Ikhfa syafawi. Syafawi sebab huruf mim melibatkan bibir kita kan? Izhar syafawi, idgham mislain. Yang ni yang Ustazah kata senang sekali nak ingat tadi. Ada 2 huruf je kita kena ingat kat sini. Apa dia? Huruf ba dan huruf mim. Okey? Bila huruf mim bertemu dengan ba ataupun mim bertemu dengan mim, dia melibatkan hukum mim matilah. So bila ba ikhfa syafawi, bila mim bertemu mim idgham mislain. Jadi selain daripada mim dan ba adalah izhar syafawi. Okey? Dapat? Kemudian kita tengok pula yang C. C adalah hukum apa? Hukum mad. Yang pertama dan yang kedua ni melibatkan tanda mad bertemu dengan hamzah. So Ustazah tulis ringkasan kita cepat. Mad wajib muttasil. Mad jaiz munfasil. Okey? Hamzah bertemu dengan tanda mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Okey, dan mad jaiz munfasil, tanda mad bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan. Okey, yang ketiga dan yang keempat melibatkan ha dhamir. Okey, ha bulat bertemu dengan hamzah adalah mad silah tawilah, mad silah qasirah. Okey, yang kelima, 6, 7, yang ini melibatkan waqaf. Okey, mad lin, mad iwad dan mad arid lisukun. Dan yang ke-8 adalah mad badal. Okey, kita ulang balik je. So tambahan kat sini di tambahan ada tentang alif lam qamariyah, ada tentang qalqalah, ada tentang mad wajibul gunnah, kemudian hukum ra. Dan kotak di bawah sini berkenaan dengan tanda waqaf. Okey, so anak-anak boleh lengkapkan sendiri. Kalau tak ingat, boleh tengok balik nota Ustazah dan ulang kaji, kemudian apply ketika baca Al-Quran. So yang terakhir kat sini, kita nak test sikit. Anak-anak faham atau ingat ke tak Ustazah punya pengajaran hari ni. Kita nak tengok kuis Kahoot. Anak ready ya? Okey, ready dengan phone, nak masukkan kod. Okey. Ramai anak-anak murid Ustazah masuk, boleh join Kahoot ni. Okey. Kita try jawab sekejap je, sikit je. Okey, masukkan pin, boleh masukkan nama. Tak mau masuk nama pun tak apa, tapi kalau masuk nama lagi bagus, Ustazah kenal. Okey, siapa yang berkelapangan boleh masuk. Dapat tak? Boleh tayangkan kod dia 831047. Boleh pergi dekat Google,
Boleh type Kahoot IT, masukkan kod. Ada tak yang nak masuk ni? Cepat Haziq masuk. Okey, itu pin dia. 831047. Tak ada orang nak masuk ke ni? Okey, Farish. Line slow ke? Okey, Syida. Cik Syuhada. Okey. Lagi sikit. Kalau tak ramai masuk, Ustazah on je. Kita tengok soalan-soalan. Okey, hello. Okey, Syah. Syah dah masuk. Okey, NH dah masuk. Kai tak masuk ke Kai? Okey, siapa lagi yang tengok? Boleh masuk, boleh try, jangan takut. Kita nak ulang kaji je sikit. Okey? Kalau tak ada, kita boleh start lah. Okey, nanti siapa yang tengok selepas pada ni boleh ulang kaji sama-sama. Okey. Masih lagi boleh join soal apa tu, game pin dekat bawah. Okey, nyatakan hukum tajuk bagi perkataan bergaris berikut. Okey. Qayyiman liyunzira ba'san. Hukum tajuk dia apa? Okey, dia adalah idgham bila gunnah. Okey. Kemudian soalan kedua, walam yaj'al. Apa hukum tajwid bagi walam yaj'al? Okey, walam yaj'al izhar syafawi. Okey. Next. Nampak tu tanda mat bertemu dengan hamzah. Okey. Satu perkataan ke dua perkataan? Okey, jawapannya adalah mat jaiz munfasil. Ambil tekan salah ni. Okey. Alif lam apa ni? Al hadis. Alif lam apa? Alif lam, bunyi lam ke tak bunyi? Alif lam qamariyah. Salah ni kena tengok balik lepas ni. Okey. Ni soalan salah benar image dia hilang. So kita skip soalan ni. Hukum nun mati dan tanwin terbahagi kepada berapa bahagian? Tadi sudah sebut tadi, berapa bahagian? Lima ke, tiga ke, enam ke, empat ke? Okey, next.
Okey, yang ni apa? Ha dhamir. Okey, ha cuping telinga bertemu dengan mim. Apa hukum dia? Mat silah qasirah. Okey. Tanwin bertemu dengan ta. Di manakah terletaknya huruf ta dalam hukum tajwid? Di ikhfa mana? Hakiki. Okay, ada seorang betul. Okay, tadi mak iwat saudara sebut. Berapa harakat kita baca mak iwat? Okey, loh. Ramai jawab 3. Jawapan dia 2. Okey. Ni adalah contoh bagi mad jaiz munfasil. Betul atau salah? Okey, betul. Okey. Second last. Berikut adalah contoh qalqalah kubra. Betul atau salah? Ba tu. Betul ke qalqalah kubra? Salah sebab dia duduk di tengah-tengah perkataan. Okey, dan soalan terakhir. Macam mana nak baca izhar halqi? Okey, jawapan dia terang, jelas dan nyata. Ni ramai salah ni mesti sebab sama ada line ataupun laju sangat Okey, so kita tak apa, mana yang ni boleh ulang kaji lagi. So kita dah habis dah slot tajwid kita pada hari ini. Okey, pesanan ustazah untuk kita sama-sama jaga diri kita. Dia bukan daripada COVID-19 saja, tapi kita nak jaga hati kita daripada mati. Yang tu lebih jahat, dahsyat dan lebih teruk lagi sebenarnya. Kita nak hati kita hidup, kita nak kena beramal, kita nak sedia persiapkan diri kita supaya kita dapat keluar daripada Ramadan ini dalam keadaan diampunkan dosa oleh Allah, dan juga kita dapat mati dalam husnul khatimah dan akhirnya kita dapat masuk syurga sama-sama. Okey, marilah kita sama-sama baca zikir yang Rasulullah anjurkan, yang mana dia ringan di bibir tapi berat di timbangan. Subhanallah, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Okey, dan ustazah nak anjurkan siapa yang tengok live ni hari ni, okey, boleh email kepada ustazah apa pengalaman Ramadan dan semasa PKP ni. So email di nawalabdulkadir@gmail.com. Okey, siapa yang email, Ustazah akan pilih yang mana yang terbaik. Okey, Ustazah akan bagi token lah untuk Ramadan, ataupun bukan duit ayah, duit Ramadan, insya-Allah. Okey, so tapi yang penting kena email di sini, dan tempoh dia sehingga 24 jam daripada sekarang lah sampai esok petang. Okey, esok tengah hari. So Ustazah harap slot hari ini dapat membantu anak-anak untuk terus memahami tajwid, terus membaca Al-Quran secara betul dan bertajwid. Dan kita nak bawa ni dalam hidup kita, kita nak ajak kepada orang-orang yang kita kenal, orang yang kita sayang, anak-anak kita, siapa sahaja yang kita sayang. Okey, minta semua sekali kita sama-sama saling mendoakan, doakan ustazah, doakan semua orang agar Allah ampunkan dosa kita, dan agar kita ni dapat balik bertemu Allah dalam keadaan yang Allah redha. Okey, sekian dulu, kita akan jumpa dalam slot ustazah yang ke-7, yang last insya-Allah. 2 hari lagi dalam tajuk masalah rumah tangga, insya-Allah. Segala yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu daripada ustazah. Hakikatnya dua-dua pun Allah yang susun. Kita sentiasa kena minta ampun pada Allah. So terima kasih semua yang join hari ini. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta,
dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.